Assalamualaikum dan salam We Are Cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Okey, dalam episod kali ini, episod 8. Okey, seperti biasa kita teruskan dengan kita punya persoalan-persoalan yang minggu lepas. Yusof Firdaus, kalau newbie baru nak start kayuh, tak ada basic ilmu basikal, nak kayuh less than 50 km, hybrid sesuai tak? Atau better go for road bike? Ini sama ada road bike better ataupun hybrid better sebab dia nak kayuh bawah 50. Sebenarnya bukan awak je yang nak kayuh bawah 50. Ada setengah orang yang main basikal kayuh bawah 20 km je pun, tak ada pun sampai bawah 50. Sebenarnya dia tengok atas awak punya penggunaan. Kalau awak rasa awak baru nak main basikal, ini saya punya pendapat saya punya cadangan, awak boleh terus refer terus kepada basikal hybrid bike. Sebab apa hybrid bike? Hybrid bike adalah basikal yang paling bagus untuk korang yang minat kayuh atas jalan raya semata-mata, tapi bukanlah dalam kategori untuk yang kayuh jauh sangat ataupun aggressive riding. Cukup sekadar keluar flow, nak kayuh pergi kedai Aceh beli rokok John D. Blend, ataupun sekadar nak pergi ke pasar-pasar ke, nak buat transport pergi kedai ke, nak pergi jumpa member lepak kat taman main takraw ke kan. So hybrid bike is the best choice. Sebab kadang-kadang hybrid bike ni korang boleh buat sebagai touring bike dan juga commute bike. Tu nanti kita cerita lain lah. So kita menjawab soalan dia. So pada pendapat saya, awak yang nak kayuh macam tu cukup sekadar prefer pada basikal hybrid bike. Ahmad Muharram, ni macam familiar nama ni. Assalamualaikum bang, boleh bagi tahu kenapa MTB tak letak suspension kat roda belakang? Kan kita naik basikal mesti letak suspension dekat belakang untuk keselesaan penunggang. Apa guna dia ya? Sekejap, saya tak berapa faham sangat soalan ni. Assalamualaikum bang, boleh bagi tahu kenapa MTB letak suspension dekat roda belakang? Kan kita naik basikal mesti letak suspension dekat belakang untuk keselesaan penunggang. Apa guna dia? Okey, saya tak berapa faham sangat soalan awak. Saya cuba jawab. Mungkin awak punya soalan ni, kenapa ada basikal yang ada suspension belakang, ada yang tak ada. Maksudnya ada yang normal, ada yang tak ada kan. Okey, sebenarnya macam ni. Untuk dalam basikal, dia tak macam kereta dengan motor. Motor dan kereta sentiasa ada suspension sebab kita duduk dan kita pulas. Tak ada movement. Basikal ni bila kita kayuh tu automatik ada movement. So kita panggil senang dia cerita, dia berenjut lah. So bila dia berenjut, kalau ada suspension, korang akan lagi penat bila kayuh, dan stability basikal tu akan kurang sikit untuk korang lebih kederat untuk kontrol supaya dia balance. Jadi compare basikal XC ke road bike ke dan sebagainya yang tak ada suspension dekat belakang ni, sebenarnya untuk off-road, suspension belakang ni digunakan untuk support bila kita lompat, bila kita banyak bumpy. So itu kegunaan suspension belakang. That's why basikal cross country yang ada suspension depan semata-mata, tak ada belakang, dia hanyalah basikal yang kita kayuh naik bukit, turun bukit. Senang cerita, kita naik flow, relax je. Bukanlah naik bump, empat tak ada. So itulah guna suspension dekat belakang. Bukan untuk keselesaan semata-mata, tapi untuk kegunaan dia support kita bila bump. So kalau tak ada suspension, lompat sikit patahlah frame. Betul. Lycan, hello, I have a question. Hari ni speaking sikit boleh ya? I have a question. I bought my Brighton Rider 15 Neo GPS and I set it up correctly. Then I installed the Brighton Active apps on my iPhone, and I plan a route which I then have, but when I press the button to get the trace on the meter, this message appears: your device or software version does not support this function. Can someone help me on this? Okey, korang faham?
Maksud dia saya terangkan kat sini, dia beli meter Brighton Rider 15 Neo GPS cycling computer. So dia dah install apps dekat iPhone dan dia nak masuk, dia nak plan route which yang mana dia nak masukkan route untuk follow apa yang dia kayuh. Maksudnya daripada apps tu dia masukkan route, nak transfer ke meter. Tu soalan dia. Nak saya jawab bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Macam mana? Saya jawab bahasa Melayu. Saya jawab bahasa Inggeris dulu lah. Saya cuba. Okay, actually kalau salah berbetulkan saya. Actually Brighton Rider 15 Neo don't have route apps. Sorry, routes. What we call route function in the meter. So if you normally for Brighton cycling computer only available for route in their computer is the model is 420 series and above. So if you use Brighton Rider 1, Rider 10, Rider 15, Rider 320, 350, 410 don't have the route on the meter. You can download on the apps only but not to the cycling computer. So for your problem can be solved if you change the meter. So means when you use a Brighton Rider 15 Neo is only for basic users for GPS cycling computer only. Understand? Okay, kita tukar version bahasa Melayu. Untuk Brighton, kalau korang nak tengok route, bukan GPS tau, nak tengok route. Route maksudnya, bukan GPS, bukan navigation. Dia route, nak tengok route macam kita dah install daripada apps, nak tengok kita follow je kayuh kan. Okay, Brighton meter dia model 420 dan ke atas saja yang ada support untuk route. Maksudnya boleh tengok dalam tu. Okay, kalau model-model bawah kat dia tak ada pun macam tu. Korang tukarlah dia punya slide view ke apa semua, memang tak ada sebab dia tak support. So dalam case dia ni, bila dia beli yang tu memang takkan ada sebab model tu tak support dan meter dia tu memang tak ada function yang tersebut. Boleh tak terangkan jenis-jenis grease dan grease apa yang sesuai digunakan pada bahagian karbon? Macam saya guna road bike frame alloy fork carbon. Dekat bearing headset saya letak Teflon grease dan ada yang tercalik dekat steer tube. Betul ke grease boleh rosakkan bahagian karbon? Soalan ni terlalu teknikal. Okey. Dia tak ada macam mana cakap, untuk kita letak grease sebenarnya apa-apa grease pun tak ada masalah, especially macam yang dia punya problem ni, dia punya frame aluminium, fork dia carbon. So dekat steerer tu carbon ataupun frame carbon, fork carbon dan sebagainya lah. Sebenarnya tak kisah apa-apa grease pun korang boleh pakai, as long janganlah pakai grease yang murah sangat kan. Basikal korang beli 2-3 ribu, takkanlah pakai grease yang RM15 kat kedai satu tin besar tu. Pakailah yang proper sikit, cari yang water resistant, cari yang heavy duty grease pun dah cukup. Dekat hardware banyak, tak silap saya dalam boleh tahan harga dia, tapi berbaloi lah korang beli kan dalam 40-50 satu tin besar tu, kira okey lah untuk korang gunakan untuk korang punya bike. Sebab apa? Bila yang water resistant heavy duty ni, kalau water resistant kena air apa semua, dia memang masuk tapi dia tak korek grease tu keluar sebab dia protect, dia macam seal lah. Kalau macam korang pakai yang heavy duty pula, in case kalau banyak impact, dia panas dan sebagainya, grease tu tak mudah cair lah. Tapi kalau korang pakai yang murah sangat tu, bukan apa, bila korang hujan ke, kena peluh ke, bila kena kat grease tu, masuk kat situ, grease tu akan cair, dia turun. So lama-lama hilang grease tu. Especially kalau kita pasang dekat hub, dekat bottom bracket kan, tempat-tempat yang jarang kita buka. So kena pakai grease yang proper. And then kalau setengah macam bearing pula, dia ada sebut sama ada grease biasa ataupun grease macam ceramic grease. Dia beritahu kalau grip bearing dia ada grease yang biasa ataupun grease ceramic. So kalau dia cakap bearing tu ceramic, korang kena pakai ceramic grease lah. Tapi kalau untuk angle-angle yang biasa kita letak grease tu, grease biasa pun cukup. Tapi kalau boleh grease yang heavy duty dan water resistant, tak kisah apa brand pun boleh pakai.
As long korang jadualkan servis bike, cukup. Betul ke grease boleh rosakkan bahagian? Tak ada masalah grease tak ada efek. Sebab carbon ni bila company manufacture carbon frame ni, dia buat carbon ni bukannya kertas tau, dia dah buat dengan R&D dan sebagainya. Benda tu kalau korang jemur tengah panas pun, letak pun dia still maintain, tak ada masalah sebenarnya carbon ni. That's why kalau kena grease pun dia dah ada layer protection yang jaga daripada sebarang efek, kecuali korang ketuk dengan hammer lah, ataupun accident. Irfan Suhaimi, bang, perlu ke pakai Camoise cream pada bib? Okey, untuk pengetahuan, Camoise cream ni dia macam satu, macam mana cakap, korang tahu tak Vaseline, V-A-S-E-L-I-N, Vaseline dia sebenarnya untuk kadang-kadang macam kita punya bibir macam kering, kita sapu Vaseline kan, macam dan sebagainya. Sebenarnya Vaseline untuk bib bergantung. Kalau korang jenis yang long ride tapi mudah melecet dekat celah peha ni, saya suggestkan pakai Vaseline. Pakai Camoise. Compare Vaseline dengan Camoise, tak silap saya Vaseline ni dia terlalu berminyak compare dengan Camoise. Camoise ni dia oily juga tapi dia tak terlalu berminyak sangat, so dia takkan efek korang punya ni agak licin, mengganggu korang punya kayuhan. So Camoise cream ni dia cukup sekadar penggunaan dia tu, function dia tu memang khas untuk kita punya apa yang kita nak je. So kalau Vaseline ni letak terlalu licin sangat lah. So lagi satu, Camoise cream ni is the best sebab dia tak ada efek dekat kita punya kulit sangat. Berbanding dengan Vaseline, dia meresap. So bila kita tahu lama-lama dia resap, dia kering lah. Camoise ni bila kita letak, dia maintain je macam tu. So that's why lebih protect lah. Ni soalan akhir. Kenapa MTB XC tidak boleh pakai fork 140mm travel ke atas? Basikal XC, basikal XC maksudnya dia ada suspension depan, dia tak ada suspension kat belakang. Basikal XC ni selalunya kita, macam saya cakap tadi lah, kita pakai, kita kayuh, kita just flow, kita tak lompat. So bila kita tak lompat, suspension tu cukup sekadar mana yang perlu dia bump sahaja, ikut kita punya weight dan ikut kita punya surface. Jadi kenapa basikal XC ni pakai yang biasa dan basikal suspension pakai yang besar? Sebab basikal yang besar ni, dia punya recommended bike tu kita boleh jump kadang-kadang sampai 2 meter ataupun 1 meter. XC bike tak semua boleh jump 1 meter sebab dia punya frame geometri tak support. Jadi korang pump lah angin tu kuat macam mana pun, kalau dia bump tu, kita punya beban dia akan push. So walaupun korang pakai pump tu keras sekalipun dekat suspension, dia takut dia akan jadi bottom out. So bila bottom out, takut suspension korang pecah kat dalam. Jadi untuk lompat yang ketinggian macam ni, that's why lah ada travel fork tu sendiri. Sebab itu basikal downhill, kalau korang tengok travel fork dia panjang, dia untuk support jumping. Itu untuk suspension. Dia punya persoalan tadi, kenapa tak boleh? Sebab basikal XC, geometri frame dia, tiga segi frame tu dah direka khas untuk angle fork yang 100 dan 120, 80, 100 dan 120 mm sahaja. Jadi kalau korang pakai fork tu 140, geometri dia akan lebih ke belakang ataupun tinggi. Kebarangkalian frame korang bila jump nanti akan problem. Lagi satu, dari segi kayuhan, kalau korang pakai XC fork sampai 140, korang naik bukit nanti susah tau, sebab dia tinggi depan. Memang turun bukit tu sedap sebab tinggi depan, cuma bila turun tu agak problem lah. Jadi saya punya jawapan sebenarnya nak bagi senang faham untuk semua, basikal XC specification dia, ini dia punya fork travel. Basikal trail, ini travel fork dia. Basikal all mountain, ini trail dia. Free ride, ini trail dia. Downhill, ini trail dia. So ikut je dia punya specification. Jika ada sebarang pertanyaan macam biasa, sila ucapkan di ruangan komen di bawah. Dan bye. Assalamualaikum.